على الخير وابتغاء وجله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم. قال مصنف الإمام عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وعلومه وببركاته في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. وليكن لك أيها المريد حظ من التهجد فإن الليل وقت خلوة العبد مع مولاه فأكثر فيه من التضرع والاستغفار ونادي ربك بلسان الذلة والاضطرار عن قلب متحقق بنهاية العجز وغاية الانكسار واحذر أن تدع قيام الليل فلا يأتي عليك وقت السحر إلا وأنت مستيقظ ذاكرا لله سبحانه وتعالى. Dan jadikanlah bagimu wahai murid bahagian dari tahajud, kerana sesungguhnya malam itu waktu khalwah, iaitu bersunyi-sunyian seorang hamba bersama Tuhannya. Maka perbanyakkanlah pada ketika itu daripada tadarruh, iaitu tunduk patuh merendah diri, dan istighfar memohon keampunan, dan menyeru akan Tuhanmu dengan lisan yang hina dina dan sangat terdesak, dengan hati yang sangat-sangat lemah, dan dengan hati yang inkisar, hancur luluh, remuk redam. Dan berhati-hatilah, beringat-ingatlah, berjaga-jagalah agar engkau tidak meninggalkan qiyamul lail, bangun mendirikan malam. Maka janganlah datang ke atasmu waktu sahar, iaitu waktu di penghujung malam, melainkan engkau sudah dalam keadaan jaga, bangun dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Imamul Haddad rahimahullahu ta'ala, mesti bersungguh-sungguh untuk bangun tahajud, untuk bangun tahajud. Fa innal laila waqtul khalwatil 'abdi ma'a maulah. Kerana apa? Kerana pada waktu malam, tempoh tersebut adalah tempoh ketika mana kita bersendirian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih tenang dan lebih mendatangkan keikhlasan ataupun kekhusyukan ketika waktu tersebut. Jadi bangun tahajud ni tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tahajud ini boleh dilakukan selepas kita menunaikan solat isyak dan disyaratkan untuk kita tidur seketika. Itu tahajud. Tahajud kalau kita nak buat, mestilah selepas kita menyelesaikan solat fardu isyak, kemudian kita tidur seketika. Kalau kita tidak tidur, maka tidak boleh melakukan solat sunat tahajud. Tidak boleh menunaikan solat sunat tahajud. Tapi kalau kita tak tidur, contoh lepas isyak pukul 10 lah, pukul 10 asar tadi kita dah tidur. Biasa lepas asar kita tidur, susah nak tidur lepas malam. Pukul 10 kita selesai, contohlah pukul 9 selesai solat isyak, tak tidur sampailah ke subuh. Boleh tak kita qiyamul lail? Boleh. Cuma tak boleh kita mendirikan solat sunat tahajud, kerana syarat solat sunat tahajud mestilah kita tidur seketika. Tak disyaratkan tidur lama. Kalau tidur dalam 2-3 minit pun, bila kita bangun, boleh dah kita bangun untuk solat sunat tahajud. Solat sunat tahajud ini kita dilakukan selepas solat isyak. Cuma yang lebih afdal adalah kita lakukan solat sunat tahajud tu pada waktu 2/3 malam, ataupun dinamakan sebagai waktu sahar. Kalau orang Melayu panggil waktu sahur lah, waktu sahur. Kerana apa? Kerana pada waktu tersebut tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah waktu yang paling afdal, waktu yang lebih utama untuk seseorang hamba yang ingin dekatkan diri kepada Allah. Kerana apa lebih afdal ketika itu? Kalau tengok dalam kitab karangan Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala, mengatakan bahawa waktu itu, waktu sahur itu 2/3 malam adalah waktu kegemaran wali-wali Allah melakukan amal ibadah. 2/3 malam itu adalah waktu ataupun tempoh yang menjadi kesukaan pada para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa waktu tersebut menjadi kesukaan para wali Allah? Kerana waktu itu nafas-nafas ahli fasik dengan orang munafik tidak lagi berlega dekat udara. Nafas-nafas orang buat dosa, nafas-nafas orang buat maksiat, dan nafas orang munafik belum lagi tersebar dekat udara. Kerana apa?
Kerana waktu itu orang fasik, ahli maksiat, orang munafik sedang tidur. Sebab itulah ahlillah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia suka bangun pada waktu 2/3 malam. Kerana apa? Yang pertama tadi saya bagi tahu, kerana udara ketika itu tidak tercemar dengan nafas ahli maksiat. Yang kedua, kerana ketika itu waktu bersunyi-sunyian, tidak ada gangguan. Kalaulah kita melakukan amal ibadat waktu siang hari, mungkin terganggu. Kerana apa? Kerana waktu tersebut itu, tempoh tersebut, orang masih lagi berjaga, diganggu dengan bunyi ni, dengan bunyi itu. Pada waktu malam, tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak ada bunyi apa. Dia lebih mendekatkan diri kita untuk menghadirkan khusyuk dengan hudur, kehadiran. Lepas ni kita akan masuk dalam perbahasan hudur dalam ibadah. Hudur dalam ibadah. Kemudian kata Imamul Haddad, fa aksir fihi min at-tadarrui wal istighfar. Kalaulah kita direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun pada waktu tersebut 2/3 malam, apa yang perlu kita lakukan selain daripada mendirikan solat sunat tahajud, iaitu tadarru'. Fa aksir fihi tadarru', perbanyakkan amal ibadat, ataupun kita jadikan pada waktu tersebut dalam keadaan diri kita tadarru', orang yang merendahkan diri, menghinakan diri. Waktu malam itulah kita boleh teriak, boleh menangis, menitiskan air mata. Kerana apa? Orang tak nampak. Kalau kita nak nangis siang hari, malu. Tidak. Kenapa menangis? Tidak. Mak kata mak ni masuk apa? Segan nak bagi tahu. Tapi kalau waktu malam tersebut, orang tak tahu. Anak-anak kita pun tidak, suami bini kita pun tidak. Tak. Jadi waktu tu kita boleh meluahkan segala perasaan kita. Ya Allah, aku ni hamba yang lemah, banyak dosa. Dosa aku ini kalau aku hitung tidak terkira. Sesungguhnya pintu rahmatmu, pintu keampunanmu begitu luas, kalau nak banding dengan seluas dosa yang kami lakukan. Luah perasaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu itu kita tadarru', merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perbanyakkan istighfar kepada Allah. Perbanyakkanlah bacaan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu istighfar? Ya Allah, aku minta ampun kepadamu. Dan kita ada sayyidul istighfar. Tak, sayyidul istighfar, penghulu bagi istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Itu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu doa penghulu bagi istighfar. Panjang sangat, kalau malas astagfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu pendek dah tu. Ataupun kita boleh baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dulu gaduh cara bacaan istighfar macam mana. Ada dua, biasa orang baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada orang baca huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mana tepat? Huwal hayyul qayyum dengan wal hayyul qayyum. Maka kata Baba Ismail sepanjang kata wal hayyul qayyum. Tapi kalau baca huwal hayyul qayyum, salah ke tidak? Tak salah. Cuma lebih tepat huwal hayyul qayyum. Kerana apa? Kerana itulah yang diajar oleh Rasulullah dalam hadis Nabi. Sebab Nabi menggunakan lafaz huwal hayyul qayyum. Kalau baca huwal hayyul qayyum, tak ada masalah, tepat juga makna dia. Tapi yang nampak comel huwal hayya. Kerana apa? Nabi ajar bunyi macam tu dalam hadis Nabi, huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi kalau kita nak buat satu amalan, tuan-tuan puan, pastikan amalan itu warid, datang daripada Nabi SAW. Doa-doa, zikir-zikir. Kerana apa? Kerana perkara itu, doa itu, zikir itu datang daripada mulut Nabi sendiri, berbanding daripada ciptaan orang-orang lain. Walaupun ada ulama mencipta amalan-amalan dengan mana pun, dia buat selawat sendiri. Imam Syafi'i ada selawat. Tetapi sebab itulah
mana-mana selawat yang kita baca, selawat Imam Syafi'i, selawat Tafrijiyah, selawat Kamilah dan sebagainya, selawat apa, Syifa, selawat Tabibiyah, banyak selawat, tak mampu mendandingi keafdalian, kehebatan selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam tahiyat akhir. Kerana apa? Itu selawat yang diajar oleh Nabi, yang datang daripada Nabi. Sahabat Nabi pun ada buat selawat. Tak silap saya, selawat yang dibaca oleh Sayyidina Abdullah Ibn Abbas, ada selawat daripada Jibril. Banyak selawat. Tapi kebanyakan semua selawat itu tak mampu menandingi keafdalian, keutamaan selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah. Imam Syafi'i pun ada selawat dia. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluk. Dia selawat Imam Syafi'i. Afdal dia apa? Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhlukatika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada maklumatika wa midada kalimah, sampai habis. Kata guru kami Syekh Ali Jumaah dengan Syekh Ahmad Haji, tiap kali kita habis belajar pengajian kuliah, bacalah selawat itu sebanyak 3 kali. InsyaAllah pembelajaran kita yang tadi takkan hilang kalau kita amalkan. Jadi kebanyakan kalau saya mengajar mana-mana sekolah, saya ada kuliah mingguan setiap hari Rabu dekat Tafiq Asy-Syarif, dekat Kuala Kangsar. Setiap hari Rabu dipanggil saya untuk mengajar kitab fiqh. Setiap kali habis kun kelas, saya akan baca selawat Imam Syafi'i lah. Supaya apa? Supaya budak-budak tu ingat apa yang dia belajar. Kalau tak ingat semua, ingat sebahagian. Kalau tak ingat sebahagian, ingat suku. Paling kurang ingat dah. Jadi kita boleh amalkan. Lepas ni kita boleh amalkan. Kalau nak baca ramai-ramai pun boleh, nak baca seorang-seorang pun boleh. Ataupun orang yang nak baca Al-Quran, nak hafal Al-Quran, hafal hadis, hafal kitab, perbahasan ilmu, pun boleh amal selawat Imam Syafi'i, baca 3 kali. Baca 3 kali. Jadi pada waktu malam itu kita kena rendahkan diri di hadapan Allah. Tadarruh wal istighfar. Tadarruh wal istighfar, rendahkan diri, hinakan diri. Orang tak tahu pun kamu dengan Allah ya. Malukan diri, ya Allah, pada waktu zahir, waktu siang hari, aku ini perwatakan seperti orang baik, rupanya pada hakikat aku ini adalah orang yang hina di hadapan-Mu ya Allah. Aku bersendirian buat maksiat di hadapan orang, Allah ingin aku buat taat, ya Allah ampunkanlah segala dosa aku buat ni, aku buat tu, aku buat gini, aku buat gitu. Cerita belaka seolah-olah Tuhan depan kita. Cerita belaka apa masalah kita, apa harapan kita, apa hajat kita. Ya Allah, aku ni banyak hajat, hajat aku ni segunung bukit, tunaikanlah segala hajat aku. Buat waktu siang hari. Waktu itu kita boleh menitikkan air mata. Sebab apa? Waktu malam tu waktu sunyi, tenang, lebih mendekatkan diri kita untuk menangis. Hak tu Nabi SAW mengatakan bahawa berdoalah sehingga kamu menitiskan air mata. Kalau kamu tak mampu untuk menitiskan air mata, buat-buat nangis. Nabi kata, buat-buat nangis. Supaya apa? Kalau kita menangis akan meruntuhkan jiwa kita. Dia panggil al-inkisar. Hati yang inkisar, hati yang dulu pecah remuk. Waktu itulah kita akan meletakkan sehatih-hatih pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu Imam Abdullah Al-Haddad kata apa? Wa naji rabbaka bilisani zillati wal ittirab. Munajatlah kepada Allah. Najid, menyeru akan Tuhanmu dengan lisan yang hina dina dan sangat terdesak, dengan hati yang sangat-sangat lemah. Waktu malam tu mohon, merendahkan diri, hina. Cerita belaka apa yang kita nak, apa hajat yang kita inginkan. Cerita seolah-olah kita ni terdesak. Tidak ada tempat lain untuk kita mengadu, tidak ada tempat lain untuk kita minta, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahzar an tad'a qiyamal laili fala yati 'alaika waqtus sahar. Berjaga-jagalah, berhati-hatilah agar engkau tidak meninggalkan qiyamul lail, bangun mendirikan malam. Hatulah ulama kita, tuan-tuan dan puan, diajarkan kita berkenaan dengan qiyamul lail. Qiyamul lail ini adalah pilihan Allah. Siapa yang mampu untuk bangun qiyamul lail itu adalah Allah pilih dia. Allah pilih dia. Dan orang yang mampu istiqamah untuk bangun qiyamul lail pun Allah pilih dia. Tak semua orang mampu untuk bangun tiap-tiap malam.
Tak semua orang mampu untuk bangun tiap-tiap malam. Bangun qiyamul lail ni tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan kena bangun pukul 12 pagi sampai pukul 6 dah. Hak tu memang semua orang tak mampu. Bangun malam ni bangun seketika. Contoh macam mana subuh pukul 6, bangun pukul 5.30. Kalau tak mampu, itu paling kurang. Paling kurang kita bangun untuk qiyamul lail. Tapi seafdalnya bangun 4 pagi sampai pukul 6. Itu waktu 2/3 malam. 2/3 malam, 4 pagi sampai pukul 6. Tapi kalau tak mampu 4 pagi sampai pukul 6 sebab pukul 8 nak pergi pejabat, takut tidur tempat kerja, bangun awal sikit, 5.30 pagi, 30 minit, ambil wudu, mandi kejap, habis 10 minit, tinggal 20 minit, angkat takbir 2 rakaat tahajud, 2 rakaat taubat, 2 rakaat hajat, 6 rakaat. Lepas tu ambil tasbih, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, sambil-sambil tunggu azan subuh. Itu je, 30 minit. Sebab apa? Ramai orang anggap qiyamul lail ni payah. Kalau senang lah. Bangun awal sikit. Senang bagi hak biasa bangun subuh lah. Hak jenis tak bangun subuh juga susah juga. Hak tu kena ajar anak-anak kita, cucu-cucu kita, kawan-kawan kita bangun awal sikit. Subuh pukul 6 bangun 5.45. Tak payah mandi lah. Mandi takut lambat pula. Tak sapu, syibu. Takut habis tahajud dalam toilet lah. Ambil wudu, angkat takbir 2 rakaat tahajud, taubat, hajat 6 rakaat, ambil tasbih ataupun ambil Quran sementara tunggu subuh. Mudah saja. Tapi seafdalnya bangun 2/3 malam. Jadi Imamul Haddad rahimahullah ta'ala mengatakan bahawa berhati-hatilah agar engkau tidak meninggalkan qiyamul lail, bangun mendirikan malam. Kerana apa? Kerana orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, dia akan bersungguh-sungguh. Orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, dia tidak cukup dengan hanya menunaikan solat fardu dah. Solat fardu 5 waktu tu asas, memang kewajipan. Hak tu dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Dalam sebuah hadis kursi. Hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah kata apa? Wa ma zala al-'abdu ay yataqarraba ilayya bin nafli atau bin nawafil hatta uhibba. Allah kata apa? Wa ma zala, sentiasalah hamba-Ku, wa ma zala al-'abdu ay yataqarraba ilayya, sentiasalah hamba Aku yang ingin mendekatkan diri kepada Aku bin nawafili, dengan melakukan amal-amal ibadat yang sunat, hatta uhibba, sehingga aku sayang dekat dia. Allah kata, kalaulah aku sayang dekat dia, kuntu sam'ahu sam'an. Allah kata apa? Kalaulah aku sayang kepada hamba aku jadikan pendengarannya seperti pendengaran aku, penglihatannya seperti penglihatan aku, cakapannya seperti cakapan aku. Allah kata. Bermaksud dia, maksudnya dia akan mendengar perkara-perkara yang Allah redha, bercakap cakapan perkara yang Allah redha, melihat perkara yang Allah redha. Sebab apa? Dia kata, kalaulah dia mengasihi hamba-Nya, aku akan jadi penglihatannya seperti penglihatan aku. Bukan maksud kita ada kekuatan seperti mana kekuatan penglihatan Allah dah, tapi Allah jadikan penglihatannya penglihatan yang Allah redha, melihat perkara-perkara yang baik. Allah kata bin nawafil, bukan bil faraid, dengan amalan-amalan sunat, bukan amalan-amalan wajib. Amalan-amalan wajib itu asas, memang semua kewajipan terhadap orang Islam. Kalau tak buat dosa. Jadi orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kena perbanyakkan amalan sunat. Di antaranya qiyamul lail. Orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, dia akan perbanyakkan amalan-amalan sunat. Di antaranya qiyamul lail, solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib, kalau ikut solat sunat rawatib, ada yang muakkadah, ada yang ghairul muakkadah. Ada solat sunat yang dituntut, ada yang tak dituntut. Dengan mana solat sunat biasa saja. Kalau ikut tambah rawatib muakkadah, rawatib ghairul muakkadah. Rawatib ni apa? Qabliyah dengan ba'diyah kan. Ada yang dituntut, ada yang tak dituntut. Kalau campur dituntut dengan tak dituntut, ada 20 ataupun 22 rakaat solat sunat rawatib. Tapi yang dituntut adalah 10 ataupun 12 rakaat yang dituntut solat sunat rawatib. Paling kurang kita buat qabliyah subuh, itu dituntut tu. Ada yang tak dituntut,
sunat saja, tapi rawatib juga yang dituntut 10 rakaat. 2 sebelum 10 ataupun 12 rakaat. 2 sebelum subuh, zuhur, qabliyah, ba'diyah. Berapa dah? 6. Dah. Asar 2, qabliyah. Maghrib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maghrib selepas, sebelum tak dituntut. Dah. 10. Kemudian isyak, selepas 2. Selepas isyak 2. Itu dituntut. Ada yang tak dituntut. Contoh macam mana? Asar, qabliyah asalnya kena buat 4. 2 dituntut, 2 tak dituntut. Asar 4 rakaat, 2 dituntut, 2 tak dituntut. Qabliyah, ba'diyah tak ada asar. Isyak pun sebelum dan selepas 4. Banyak tu sampai jadi 22 ataupun 24 rakaat rawatib yang dituntut tak dituntut. Kalau macam guru saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika mana saya duduk dengan dia seharian, tengok macam mana amal ibadat ketika mana buat rawatib dengan solat sunat rawatib, yang dituntut yang tak dituntut. Yang dituntut dia buat solat dalam keadaan berdiri. Dia tua dah dalam 60 lebih. Tapi masih lagi mengekalkan solat sunat rawatib yang 22 rakaat. Kalau yang dituntut, contoh macam mana solat sunat qabliyah asar, 2 rakaat dituntut dia buat berdiri. Yang tak dituntut dia buat dalam keadaan duduk. Sebab apa? Dia tak larang. Jadi berdiri boleh, duduk boleh. Tak tu saya amal ikut juga. Sebab kalau nak buat 4 rakaat dalam keadaan berdiri, solat sunat qabliyah, tak kira solat asar 4 rakaat pula, takut letih kaki. Tak, boleh solat duduk. Solat sunat boleh kita duduk walaupun tak sakit. Walaupun tak sakit, cuma pahala kurang sikit. Pahala kurang kita buat daripada tak buat apa. Jadi kita boleh bangun tiap-tiap malam. Kalau malas berdiri, boleh duduk. Boleh duduk. Tahajud nak duduk pun boleh. Takut tertidur lah, diam. Mak buat apa tu mak? Rupa-rupa tengah solat-solat tahajud, rupa-rupa tertidur tengah duduk. Tapi kalau malas berdiri, boleh duduk. Paling kurang kita buat. Paling kurang kita buat. Ni solat Jumaat satgi tak? Solat Jumaat satgi, sebahagian ulama-ulama selepas solat sunat ba'diyah Jumaat, mereka akan dirikan 6 solat sunat rakaat. 6 rakaat solat sunat. 6 rakaat solat sunat. Dirikan 6 rakaat solat sunat ba'diyah lepas Jumaat. 2 rakaat ba'diyah, lepas tu 6 rakaat tambahan solat sunat. Kemudian ada amalan-amalan selepas solat Jumaat. Untuk lelaki lah. Tak. Lepas saja bagi salam, jangan sembang dengan siapa-siapa. Terus baca Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Itu amalan. Antara fadilat ataupun kelebihan kita amalkan Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, kita akan terhindar daripada gangguan syaitan dan dimurahkan rezeki oleh Allah, dan terhindar daripada fitnah dajjal. Boleh amalkan Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali. Dengan syarat jangan sembang dengan siapa-siapa. Kalau nampak kawan kita belah kanan, kita lari belah kiri. Takut nanti assalamualaikum, assalamualaikum, jom minum. Tak ada nak wiri. Tak ada nak wiri. Jadi muslimat wallahu alam. Tapi ini khusus untuk orang yang hadir solat Jumaat. Kalau muslimat boleh amal-amalan lain. Perbanyakkan selawatlah hari Jumaat tu. Perbanyakkan selawat. Boleh mendirikan solat sunat qabliyah, ba'diyah, zuhur. Perbanyakkan. Kerana apa? Kerana waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan nafahat, dipanggil nafahatur rahman. Nafahat dalam bahasa Melayu maksudnya hembusan Allah. Takkan Allah hembus. Ini maksudnya Allah turunkan rahmat yang begitu banyak pada waktu tersebut. Tambah lagi di antara 2 khutbah, ketika mana Tok Khatib sedang duduk, jangan tidur. Kerana waktu itu antara waktu mustajab doa untuk lelaki. Tak adahlah minta. Singkat je tu. Tok Khatib paling kurang ketika mana duduk di antara 2 khutbah tu, paling kurang baca surah Al-Ikhlas. Jangan kalut. Kadang-kadang Tok Khatib kalut. Tak ada habis Al-Ikhlas, terus bangkit terus. Tak ada, kita nak tadah tangan. Ada jenis kalut.
Terus duduk tak dan panas punggung, terus bangkit. Kita pun kelang kabut baca doa. Sedangkan tu waktu mustajab. Waktu mustajab. Jadi jangan tidur waktu subuh, waktu khutbah. Sebab apa? Sebab situlah seminggu sekali je. Tak, seminggu sekali saja. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Imamul Haddad, janganlah datang ke atasmu waktu sahar, waktu di penghujung malam, melainkan engkau sudah dalam keadaan jaga bangun berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling kurang kita bangkit daripada tidur, bangun-bangun, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hak tu. Kalau tak apa macam panjang, bangkit-bangkit alhamdulillah. Bangkit-bangkit sebutlah zikir apa-apa. Sebab apa Imamul Haddad kata janganlah kita bangun pada waktu malam melainkan ingat kepada Allah. Hak tu Nabi ajar. Doa bangun tidur, sebelum tidur dan selepas tidur. Habis kat situ, kita masuk fasal baru, fasal yang ke-7. Faslun fi wujubi iqamatis salah wa in rauhal ibadatil hulur fiha ma'allah. Satu fasal pada menyatakan kewajipan mendirikan salat dan bahawasanya roh bagi segala ibadat itu adalah hadir hati padanya serta Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kun ayyuhal murid fi ghayatil i'tinad bi iqamatis salawatil khamsi wa itmami qiyamihinna wa qiraatihinna wa khushu'ihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna wa sairi arkanihinna wa sunaninna wa sunanihinna wa ash'ir qalbaka qabla ad-dukhuli fi as-salah 'azamatan man turidu al-wuqufa baina yadayhi jalla wa 'ala wahzar an tunadiya malikal muluk wa jabbaral jababirah biqalbin lahin mustarsilin fi awdiyatil ghaflah wal wasawisi jailin fi mayadinil khawatir wal afkari dunyawiyah fastawjibal maqtan min Allah wa tarada an babillah. Dan jadilah diri engkau wahai murid dalam puncak perhatian terhadap mendirikan salat fardu 5 waktu dengan menyempurnakan pada qiyamnya. Jadi Imamul Haddad rahimahullahu ta'ala menyuruh kita bukan sekadar mendirikan sembahyang 5 waktu kerana itu satu kewajipan, tetapi iktina, cakna. Sebab apa? Sebab ada satu riwayat hadis Nabi SAW mengatakan apa? Laisa kullu musalli. Tak semua orang sembahyang itu sembahyang. Ada orang sembahyang tapi tak sembahyang. Sebab apa? Sebab dia tak i'tina fi salatihi. Kerana dia tak cakna apa yang dia buat. Satu dalam muqaddimah kitab Munyatul Musalli karangan Syekh Al-Fatani yang hidup pada tarikh 1180 Hijrah dan wafat pada tahun 1263 Hijrah. Imam Syekh Al-Fatani, salah seorang ulama besar tanah Melayu. Dia lahir pada tahun 1083 Hijrah. Dia lahir pada 1 Muharram 1183. Dia meninggal pada tahun 22 Rejab. Syekh Al-Fatani 22 Rejab pada tahun 1263 Hijrah. Ulama besar ni Syekh Al-Fatani. Dia pernah datang Terengganu dan keturunannya banyak dekat Terengganu, dekat Pulau Duyung. Sebab ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Fatani berperang dengan Raja Siam. Jadi mereka kalah, mereka lari ke Terengganu, duduk dekat Pulau Duyung. Syekh Al-Fatani punya keturunan. Dia ni Syekh Al-Fatani mengaji hampir 40 lebih tahun. 5 tahun dekat Fatani, habis mengaji 5 tahun dekat Fatani, 2 tahun belajar dekat Aceh. Lepas 2 tahun belajar dekat Aceh, dia pergi ke Mekah, duduk 30 tahun mengaji. Lepas 30 tahun mengaji, dia pergi ke Madinah 5 tahun. Berapa tahun dia mengaji? Baru jadi ulama besar. Kita 5 bulan dah berasa kemas. Hak tu pun tak faham, berasa kemas dah. Ni Syekh Al-Fatani mengaji 42 tahun. 42 tahun. Belum lagi kita cerita pasal Syekh Idris Al-Marbawi. 5 tahun dia terus pergi ke Mekah, umur 5 tahun. Dia mengaji hampir dalam 52 tahun duduk dekat sana. Maka kerajaan Malaysia panggil untuk berkhidmat dekat tanah Melayu. Maka kerajaan Malaysia ketika itu suruh Syekh Idris Al-Marbawi berucap. Apa Syekh Idris kata apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan orang ramai ni. Ketika itu kerajaan Malaysia panggil.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kau sadar, saya ni tak ada ilmu banyak mana. Assalamualaikum warahmatullahi. Tutup. Macam tu ucapan dia. Tu Syekh Idris Al-Marbawi yang karang kamus Marbawi. Dia tulis orang Melayu kita. Macam tu. Ngaji dekat Mekah, tanah Arab 50 tahun. Malaysia panggil, mengucap Assalamualaikum, saya tak ada ilmu banyak mana. Assalamualaikum, tutup dia balik. Macam tu je. Kalau kita bagi mikrofon 2 jam tak habis. Dah. Seronok orang kata gila mikrofon. Jadi kita kena i'tina fi ghayatil i'tina bi iqamati salawatil khamsi. Iaitu apa? Cakna dengan amal ibadat kita, bukan sekadar bangun saja. Nanti dia akan sebut nanti. Orang yang tak cakna dalam amal ibadat, umpama dia menghadiahkan perempuan yang cantik kepada seorang raja, tetapi perempuan tersebut dah mati, mayat. Apa mesti bagi? Tak ada mesti ya. Bahkan kalau kita bagi dekat raja kita, sultan kita, perempuan yang indah, yang cantik, dalam keadaan dia dah mati, adakah dia suka? Tak. Dia akan murka. Kenapa? Seolah-olah dianggap kita nak nganjing dia. Seolah-olah kita nak memperendahkan dia. Bagi mayat walaupun cantik. Begitulah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak mempersembahkan amal ibadat, sembahyang kita yang 5 waktu, buat halal-balal, angkat takbir muharram tak subuh, baca Fatihah pun bunyi tak bunyi. Cakap dengan awet, rancak. Cakap dengan orang lain, dengan kawan-kawan, duduk sampai tangan-tangan cerita tu. Tapi dengan Allah, bunyi macam idgham semua. Hal tu kena belajar tentang sembahyang. Tambah lagi rukun qauli, wajib bagi dengar telinga. Tak boleh. Itu bunyi angin. Bunyi angin tak sah sembahyang. Sebab apa? Fatihah tu rukun qauli, kena paling kurang bagi dengar kat telinga. Bismillahirrahmanirrahim. Kebanyakan orang kita tak cakap pun Allahu Akbar solat Jumaat dia. Tak ada tengok atas, tengok bawah. Tengok intas sini, terganggu sikit. Bila imam nak habis ni. Sebab apa? Tak reti sembahyang. Hak tu Nabi kata apa? Bukan semua orang sembahyang. Ada orang sembahyang tapi tak sembahyang. Kenapa kena cakna tuan-tuan perempuan? Pertama, solat 5 waktu tu satu kefarduan. Kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Awwalu ma yuhasabul abihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salah. Nabi kata apa? Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salah. Nabi kata, mula-mula sekali ketika mana kita mati dalam kubur, malaikat muka nakir akan tanya apa? Bab sembahyang. Dekat padang mahsyar ketika mana mizan nak hisap, hitung amal ibadat, Allah akan tanya apa? Sembahyang. Nabi dah sebut, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-salatu. Awal-awal Tuhan akan tanya adalah sembahyang kamu. Kalau sembahyang beres belaka. Kalau sembahyang tak beres, hak lain semua Allah tolak. Hak tu kena cakna sungguh tu. Orang tak tahu. Dia anggap angkat takbir bagi salam sah, balik rumah tidur makan. Sedangkan hak tu kena cakna tu. Macam kita lah bila kita nak hantar borang permohonan, kalau tak ada salinan kad pengenalan, awal-awal tolak lah. Sebab apa? Itu asas. Mesti kena ada IC salinan. Ada IC tak? Tak ada, tak tepi. Kenapa? Hak tu asas tu. Hak tu asas. Kalau tak ada IC, walaupun ada dokumen lain, nak mohon kerja, dia resume, tembel ni resume, tapi IC tak ada. Resume tu orang tak tepi. Sebab apa? Asas tak ada. Semayang tu lah. Walaupun sedekah banyak, haji tiap-tiap tahun pergi. Kadang-kadang setahun tu 4 kali pergi haji, tak tahu haji mana. Setahun tu 4 kali pergi haji, tak tahu haji mana. Haji Turki ke, haji apa, tak tahu. Buat amal ibadat, umrah kadang-kadang sebulan sekali pergi. Dah kata banyaklah buat amal ibadat, tapi sembahyang tak jaga. Allah tak pandang hak tu. Sebab apa? Awal-awal sekali Tuhan tanya bab sembahyang. Hak tu orang kata, kalau kamu jaga hak Allah, Allah akan jaga hak kamu. Ihfazillah yahfazka, yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Apa maksud jagalah Allah?
jaga hak-hak batasan Allah, Allah akan pelihara kamu daripada api neraka. Hak itulah kata Imam Al-Haddad, wa kun ayyuhal muridu fi ghayatil i'tina' bi iqamatis salawatil khamsi. Bersungguh-sungguh puncak perhatian terhadap mendirikan solat fardu 5 waktu dengan menyempurnakan pada qiyamnya. Berdiri macam mana? Ada orang solat sembahyang macam mana, berdiri macam ni, bongkok. Padahal kena tegak. Banyak saya tengok orang solat sini, orang muda. Kenapa tak tahu? Tawaduk kot. Itu bukan tawaduk. Itu bukan tawaduk. Solat kena tegak, sembahyang berdiri. Macam kita apa? Berkawat lah, senam diri. Ada sini, dah kau makan penarajang dengan askar. Dah, diri tegak. Banyak orang sembahyang macam ni. Sedangkan i'tina' fi solati mesti apa? Kena sempurnakan qiyam dia, berdiri. Walaupun sah sembahyang. Sebab apa? Sebab rukunnya berdiri. Tapi yang sempurnanya kena tegak lah. Diri tegak. Kaki pula kena menghadap ke depan. Jangan solat macam ni, kaki macam tu. Sebab kita nak menghadap kiblat. Hak tu kena tengok i'tina'. Orang kata perhati elok-elok. Sebab kita sedang komunikasi dengan Tuhan. Solat berapa lama? Solat 5 minit dah. Makan lagi lama daripada solat. Tambah lagi makan dengan kawan 2 jam kedai kopi. Sembang ni, dia lah mufti, cerita belaka. Tapi sembahyang 5 minit dah. Takkan tak boleh buat elok-elok kau? Dia tak? Hak tu lah. Walaupun 5 minit ringkas, hak tu yang menyebabkan kita dekat dengan Tuhan. Komunikasi kita berhubung. Kalau luar sembahyang, kita nak komunikasi dengan Tuhan dengan apa? Tak ada. Kita pun jarang bertasbih. Dalam solat dah kita nak berhubung dengan Tuhan. Ada orang kata, macam mana kita nak berhubung dengan Tuhan? 4-4-3-4-2. Nombor telefon 4-4-3-4-2. Sembahyang lah. Jangan habis lagi kod. Tak lagi dengar marah buka naya orang. Itu bukan nombor telefon, tapi konsep perhubungan. Kita nak, kalau orang ada nombor, betul tak? Jadi kita nak hubung dengan Tuhan 4-4-3-4-2 tu lah. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Tak tu jaga dengan Tuhan 5 minit lah. Tak ada orang sembahyang 10 minit. Tak ada. Ada orang sembahyang 10 minit. Melainkan nak bangun tu dah sakit pinggang. Bangun saja 3 minit dah. Nak ejek-ejek tulang. Tapi kebiasaan orang solat apa? 5 minit lah paling lama. 5 minit lah. Waktu tu kena pulun betul. Angkat takbir lagu mana? Hak tu dia kata bi'itmami qiyamihinna wa qira'atihinna. Bacaan macam mana? Dan kita lagu mana? Rukun Fatihah macam mana? Hak huruf, sifat huruf. Ba dengan do, waladolin. Hak tu memang tidak semua. Walabo, bot. Bukan walado. Bukan ghairil maghdub. Orang baca ghairil maghdub, pada pelat roh. Ghairil maghdub, bukan ghairil. Ada roh takhfif dengan roh apa? Sakilah roh tebal dengan roh nipis. Roh, ri, ru. Itu hak huruf, sifat huruf. Kena lengkap, sempurnakan qiraatihna. Bacaan kita. Panjang pendek, mak asli mana, ma'arif sukun mana. Mak lazim kalimi musaqqal waladhdallin. Wajib 6 harkat ke 6 rakaat? 6 harkat. 6 rakaat jenuh baca waladhdall. 6 harkat waladhdall. Sebab apa? Dia mak lazim kalimi musaqqal. Iyyaka kana ain, bukan hamzah, bukan kana. Tu kena tekan elok hak huruf tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kasta'in, ain bukan hamzah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lin tulang tu ada satu. Itu kena bi'itmami qiraatihinna, sempurnakan bacaan. Kemudian wa khusyu'ihinna, khusyuk pula. Khusyuk jenak. Apa khusyuk? Fokus. Nak fokus dalam sembahyang, macam mana nak dapat khusyuk?
Itu pun banyak-banyak tips, ulama-ulama bagi tips untuk khusyuk dalam sembahyang. Antaranya apa? Tengok tempat sujud itu paling kurang. Tapi tengok tempat sujud ada bunga, ada burung. Itulah setengah-setengah surau masjid dia bentangkan kain putih. Putih tak? Setengah masjid. Saya lupa ada satu masjid saya ngajar, memang 4 saf dia letak. Masjid Rizwaniyah. Masjid Rizwaniyah Kuala Kasar. Dia ada 4 saf tu memang dia bentang kain putih. Supaya apa? Tak terganggu. Tengah tu apa namakan sejadah, ada burung, ada rumah, ada ini. Kita pun lawa juga, mana sejadah ni beli. Udah hilang bacaan tadi. Tu kena ada tengok tempat sujud. Itu cara nak dapat khusyuk. Selain daripada macam tu, faham bacaan kita. Paling kurang bacaan wajib yang kita biasa baca. Fatihah 3 kun. Tu kita ulang 3 kun. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Tu kena tahu. Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Padahal doa tu rabbighfirli warhamni doa besar tu. Tapi kita tak faham. Baca cepat-cepat sebab nak sujud. Tu tak ada apa tu sembahyang kita. Tak ada apa. Sama dengan saya pun tak ada apa sembahyang, tak rasa apa. Bahkan lagi sembahyang lagi banyak buat dosa. Sebab apa? Lagi sembahyang lagi sombong. Mai sembahyang, mai solat berjemaah, sepatutnya lagi buat amal ibadat, lagi rendah diri. Tapi mai masjid, mai kuliah, lagi banyak mengaji, lagi sombong. Sebab apa? Tu pelik tu. Betul tak? Tu tanya diri kita, kenapa aku sembahyang ni makin lama makin teruk ni? Sedangkan Tuhan sebut inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang tu dapat cegah daripada kemungkaran dan fahsya. Tapi sembahyang makin lama makin teruk. Bukan salah sembahyang, salah kamu tu. Macam mana kamu presentation ibadat kamu depan Tuhan? Alai-balai lah kamu dapat. Tu alai-balai. Alai-balai apa? Buat bagaikan batuk dilepas di tangga. Berikut dah aja. Jadi kena persembahkan 5 minit. Rukuk macam mana, kemudian faham bacaan dalam sembahyang supaya hadir khusyuk. Kita nak tu. Sebab itulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam kitab Munyatul Musalli yang tadi saya sebut tadi. Syekh Al-Fatani kata apa? Ja'ala as-salata tariqatal muttaqin. Allah jadikan sembahyang itu jalan-jalan orang yang bertakwa. Solat ini jalan orang bertakwa. Dan dalam solat ini kita akan dapat kenikmatan jannatul ajilah. Syekh Al-Fatani, nikmat syurga yang dipercepatkan. Macam mana kita nak rasa nikmat syurga? Kita belum lagi dalam syurga, tapi kita boleh dapat rasa nikmat syurga dalam sembahyang. Macam mana? Orang yang akan dapat rasa nikmat syurga dalam sembahyang, orang yang memahami hakikat sembahyang. Hatu Nabi SAW ketika mana pulang daripada perang, Nabi letih, Nabi nyandar dekat tiang. Bilal masuk, ya Bilal arihna bis salat, rehatkan aku dengan sembahyang. Nabi rehat dengan sembahyang. Kita jauh beza. Kita kalau boleh arihna anis salat, bukan arihna bis salat. Berbeza arihna anis salat. Nabi minta, ya Bilal arihna bis salat, wahai Bilal rehatkan aku dengan sembahyang. Kalau kita, wahai Bilal arihna anis salat, wahai Bilal rehatkan kami jangan dengan sembahyang. Itu kita. Tu Nabi jadikan qurratul aini fi salatihi. Nabi jadikan penyejuk mata Nabi dalam sembahyang. Sebab apa? Nabi rehat dalam sembahyang. Macam mana kami sembahyang rasa sedih? Itu kita. Sebab apa? Tak rasa hakikat sembahyang. Lagi sembahyang lagi koi teruk, koi buruk, koi sombong. Tu kena tengok bagaimana kita sembahyang, bagaimana kita angkat takbir. Faham ke tidak? Ada orang dia sembahyang dalam keadaan sujud hatinya sombong. Ada. Padahal kepala dah rendahkan diri, tapi hati menyombong. Tu tak rasa apa. Bagi salam assalamualaikum, assalamualaikum, habis tak ada apa. Tak berasa apa. Sungguh betul tak? Kita sembahyang pun tak berasa apa. Berasalah letihnya. Berapa tu imam baca Baqarah? Tak. Tapi kenikmatan halawatus solah tak ada. Kemanisan ibadat.
Sebab apa? Kita ni banyak kurang lah, banyak kurang. Wa ruku'ihinna, rukuk. Macam mana rukuk yang sempurna? Sekurang-kurang rukuk, kalau tengok dalam kitab fiqh, sekurang-kurang rukuk tangan menyentuh lutut. Macam ni sekurang-kurang rukuk dah. Tapi yang sempurna turun lagi 90 darjah, itu sempurna. Tapi kalau rukuk macam ni, sah tak? Sah. Cuma kurang pahala lah. Tapi yang sempurna bawah lagi 90% darjah straight. Tapi melainkan tulang belakang tak apa nak comel, tak apa lah. Tu uzur. Tapi kita kenapa? Kita kena usaha untuk menyempurnakan. Sebab apa? Bi'itmami ruku'ihinna. Orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, presentation dia top, persembahan dia top. Macam kita berlakon dah, teater. Teater dah. Kita akan apa? Pakai macam-macam pakai supaya apa? Orang nampak comel. Presentation kita, rukuk dia, wa sujudihinna, sujud kita macam mana, seafdal sujud macam mana. Ramai orang tak boleh nak sujud sempurna. Sebab apa? Sujud sempurna mesti buntut lebih tinggi daripada kepala. Kadang-kadang sekarang ni kita tengok rukuk macam mana? Macam anjing. Macam anjing. Tak. Sedangkan kita kena apa? Buntut lebih tinggi daripada kepala. Hak tu sujud yang sempurna. Sujud yang sempurna. Wasairi arkanihinna wa sunanihinna, dan sekalian rukun-rukun sembahyang. Kena jaga molek i'tidal lagu mana. Jangan goyang-goyang tangan macam pergi taman bunga. Ya Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Jangan macam ni. Tu sujud. Ini macam nak pergi jalan dengan tangan mini. Itu ya tak. Kita jangan goyang. Sebab apa? Sebab tidak ada tumakninah. Tak. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Berhenti ya. Nak goyang pun dah. Tak. Nak goyang lah. Ustaz tak boleh berhenti ustaz. Itu kena sihir ke? Hak kena berhenti terus lah. Nak goyang-goyang apa? Sebab apa? Sebab tumakninah tu wajib. Tumakninah tu berhenti. Barulah sujud. Sebab cara-cara nak dapat khusyuk kena kurangkan pergerakan dalam sembahyang. Hak tu cara ni dah. Bergaru macam gerah dah. Dalam sembahyang nak garunya pun. Itu gangguan setan. Gangguan setan. Betul kadang-kadang waktu sembahyang akad takbir, hidung gatal, telinga macam ada orang cuit. Sebab itulah nak dapat khusyuk ni payah. Melainkan orang yang bersungguh-sungguh. Wasunanihinna, jaga sunat-sunat solat. Sunat-sunat solat. Bacaan Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Jangan baca lagu. Subhanallah. Baca. Walaupun sunat, cakap sempurna. Kita sembahyang dalam keadaan tenang, jangan kumpul gafah. Kumpul gafah tu jadi letih. Satu lagi tak dapat rasa nikmat. Nikmat bacaan tak ada rasa. Faham? Tidak sebab apa? Nak cepat. Subhanallah, subhanallah. Dia baca. Macam zikir lepas sembahyang. Alhamdulillah. Dulu ada satu surah dekat rumah saya, ada tu imam tu macam-macam tu. Imam Zul Teguh, dia solat maghrib, kan lepas solat maghrib ada zikir tasbih Fatimah tu, dia panggil tasbih Fatimah. 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar, ditutup dengan la haula wala la ilallah tu. 34 dia Allah bunyi apa Allah macam tokong bunyi alhamdulillah tengah sengau. Sebut elok-elok alhamdulillah. Nak cepat pergi mana? Takut jemaah lah tak rema dah. Dia pernah balik-balik lah. Kita teruskan zikir. Kalau saya jadi imam, saya ambilkan zikir. Kerana untuk imam ni dia kalut. Assalamualaikum Assalamualaikum Fatihah. Tu baca doa. Mana zikir? Tu nak ceramah tak apa lah. Zikir lah dulu. Kena ambilkan zikir tu. Dia panggil wirid kusyasyiah. Wirid Kusyasyiyah yang kita ambil daripada Madinah tu. Syekh Al-Kusyashi dia bawa dekat tanah Melayu. Itu kita wirid lepas bayang dia panggil wirid Kusyashi. Istighfar 3 kali, la ilaha illallah 10 kali. Semua itu diambil daripada hadis Nabi.
Nabi kata barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali selepas sembahyang, hijab dia dengan Allah hanya kematian. Baca ayat kursi lepas sembahyang pun hijab dia dengan Allah adalah kematian. Angkat dah tu dengan Allah. Tapi orang tak tahu. Merasa pula macam payah lambat. Kalau boleh assalamualaikum, salam pertama nak balik dah. Salam kedua kan sunat tu dah. Kalau orang macam tu, kalau kita bagi tahu salam pertama assalamualaikum warahmatullahi, angkat punggung balik. Tak ada nak bagi salam yang kedua walaupun salam kedua tu sunat. Sampai darah tu kita kena jaga ruh sembahyang. Satu dalam surah Al-Maun, ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musalli. Celakalah bagi orang yang sembahyang alladzina hum an salatihim sahun. Luar sembahyang lalai. Bukan dalam sembahyang. Yang Allah laknat, yang Allah kata celakalah orang sembahyang yang mana luar sembahyang dia lalai. Kalau luar sembahyang dia tak ingat Tuhan, apatah lagi dalam sembahyang. Hak tu lepas sembahyang banyak zikir. Hak tu lah balik orang hak zikir kita lepas sembahyang tu lah. Luar sembahyang tak berzikir dah, betul dah. Sibuk dengan ni, sibuk dengan tu, tak berzikir dah. Hak tu lah kita nak fokus 10 minit. Hak tu pun payah. Lepas tu tanya ustaz, kenapa sembahyang kaya ni macam ni? Hang zikir pun dah. Angkat takbir buat balik. Macam tu macam pondan dah. Angkat betul-betul ngadap Tuhan tu. Dah. Wa ash'ir qalbaka qabla ad-dukhuli fi as-salati 'azamatan man turidu al-wuqufa baina yadayhi jalla wa 'ala. Sebelum nak sembahyang tu kena ada ash'ir qalbaka. Apa? Rasa dalam hati itu keagungan Allah sebelum sembahyang. Kalau tak rasa apa, tak ada apa lah. Macam kita nak bertemu dengan Sultan Agong, macam mana? 3 malam tak tidur. Belik Shopee nak cari baju Melayu sapi. 3 malam tak tidur. Aku nak sembah macam mana, aku nak ngadap macam mana, nak cakap aku engkau ke, aku enta, anak enta, UI ke, patik beta ke, mengelupa. Itu sebab apa? Ada perasaan azamah. Sebelum jumpa ada rasa apa? Kegerungan agung. Begitu dah dalam sembahyang. Sebelum sembahyang ada rasa takut dah jumpa Tuhan. Macam mana aku nak persempah solat aku ni? Rasa takut. Tu cara orang nak bertemu dengan Tuhan dalam sembahyang. Kita kena buat macam tu. Kalau tak boleh paksa diri buat macam tu. Saya nak solat maghrib ni, solat isyak ni, Jumaat ni aku macam mana nak pakai? Tu pakai baju lawa-lawa tu, jubah, sorban. Kalau boleh pakai minyak wangi. Sebab apa nak jumpa Tuhan? Ni dak sembahyang pun pakai singlet. Singlet pula koyak kiri, koyak kanan. Pagoda pula koyak kat sini, koyak kat situ. Solat macam tu depan Tuhan. Hak tu kadang-kadang kita ni ambil ringan sangat buat sembahyang. Dia tak? Ringan sangat ambil sembahyang. Apa buat sembahyang ni? Lagi sikit. Wahzar an tunadiya malikal muluk wa jabbaral jababirah biqalbin lahin mustarsilin fil awdiyatil ghaflati wal wasawisi jahilin fi mayadin al khawatir wal afkari dunyawiyah. Berhati-hatilah engkau bahawa engkau sedang menyeru raja kepada segala raja, penguasa kepada segala penguasa, dengan hati yang lalai yang lepas di dalam lembah keanpaan dan was-was. Jangan kita macam tu. Jangan macam tu. Orang yang tak ada perasaan macam tu sebab tak kenal Tuhan. Betul tak? Macam kita lah, kalau kita tak kenal siapa agama, kita ada rasa takut. Kita anggap macam pakcik tua. Sebab apa tak kenal? Tapi kalau kenal, mampu pun macam ni dah. 3 jam macam ni je. Sampai hayuk nak berlatih ni di panggung 3 jam sampai tidur pun macam ni. Sebab apa? Kenal agung kita. Kalau tak kenal lah tak nak sebuah apa betul tak? Macam tu dengan Tuhan. Tak tu kena ngaji ilmu akidah. Sifat Allah macam mana? Al-Qudrah, Kaunu Qadiran. Allah tu maha berkuasa. Kuasa Allah tu tidak terbatas. Ta'alluqnya kepada mungkinan. Itu kena mengaji ilmu akidah. Jadi dia kata apa? Wahzar, hati-hati kamu bertemu dengan raja bagi sekalian raja. Dalam keadaan kamu bertemu hati yang lahin, lalai. Lahin, lalai. Fatastawjibal maqta minallah. Berkeliling di dalam medan lingkungan lapangan lintasan-lintasan dan pemikiran yang bersifat duniawi. Dalam sembahyang ingat dunia lagi. Itu ada orang bertemu dengan seorang-seorang ulama sufi, Syekh.
Apa hukum kalau orang itu lupa dalam sembahyang? Apa hukum dia? Dia lupa rukuk dia, dia ulang balik. Tidak, tertinggal rukuk, kena ulang balik. Itu kalau hukum fiqh. Tapi syekh tak jawab macam tu. Seorang syekh tu, orang tanya, wahai syekh, macam mana orang itu sembahyang, lupa dalam sembahyang, apa hukum dia? Biasa kita jawab, kena ulang balik lah. Syekh tu tak kata ulang balik, syekh kata sebat 3 kali. Sebab apa? Dalam sembahyang pun lupa Tuhan. Sedangkan dalam sembahyang tu dalam hadrah Allah, dalam majlis. Macam kita lah, kita tengah menyembang tapi lupa siapa kita sembang. Pelik lah tu. Pelik lah tu. Sebab apa? Sebab dia dalam hadrah, dalam majlis Tuhan. Sembahyang tu dalam hadrah, dalam majlis Tuhan. Macam mana kamu dalam majlis Tuhan, kamu lupa Tuhan? Tu pelik lah tu. Kita lah tu. Kata kita tak ingat apa. Tu ada masalah. Kita kena tengok diri kita dan tengok orang. Kita mengaji tasawuf ni tengok diri kita. Tak payah tengok orang lah. Tengok orang tu sembahyang macam mana, apalah kata kita. Tak payah tengok orang, pun sama je. Dah. Tasawuf ni bicara hati, bukan bicara orang lain. Kita belajar bab riak, tengok diri kita, bukan riak orang. Tengok orang tu kan dah sendiri mata-mata dan tunjuk ke orang tu. Kamu tu macam mana? Kamu tu kena tengok diri kamu tu. Maka wajiblah engkau mendapat murka Allah dan diusir dari pintu rahmat Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kenikmatan kelazatan dalam ibadah sembahyang kita. Amin amin ya rabbal alamin. Insya-Allah kita sambung pada berhadapan muka surat 59. Berhadapan kita boleh habiskan pasal yang ke-7 insya-Allah. Ada soalan? Sembahyang duha. Paling banyak 12 rakaat. Tidak berturut. Okey, berkenaan dengan solat sunat duha, sekurang-kurang 2 rakaat. Paling afdal 4 rakaat. Sekurang-kurang 2 rakaat, tapi lebih baik 4 rakaat. Paling banyak tak silap saya 8 ataupun 12 rakaat. Tak silap saya 8 solat sunat duha paling banyak. Boleh tak buat berturut-turut ataupun sikit-sikit? Boleh, tidak ada masalah. Contoh macam mana? Pukul 8.30 buat 4 rakaat, 2 rakaat. 9.30 berasa macam ada gagah sikit tenaga, buat 2 rakaat. Ataupun kita boleh berturut-turut 4 macam kita buat solat asar tu. Ada tayat awal, ada tayat akhir. Nak buat 2-2 pun boleh. Tapi seafdalnya 4 rakaat, sekurang-kurangnya 2. Macam witir lah. Witir sekurang-kurang 1 rakaat, tapi afdal 3 rakaat. Paling banyak berapa? Ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 21 rakaat. Di kebiasaan kita dengar 11 rakaat lah. Tapi paling afdal 3. Satu tu paling kurang, kata koman sangat dah. Kata baik kuda daripada badak, baik ada daripada tak ada. Buat sikit pun tak apa. Wallahu a'lam. Ada bangkangan? Tak ada. Dia mesti ada soalan dan bangkangan. Wallahu a'lam. Aku li qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li muallimina wa li masyayikhina wa li ashabina wa liman wukuki alaina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ahyina bil hayatil ulama wa amisna bi mauti syuhada wa asyurna fi zumratil awliya wa adkhilna jannata ma'al anbiya alaihi wassalatu wassalam ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma warzuqna fahman amalan salihan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.